Baik, kita mula. Salam sejahtera. Hari ini kita nak bincangkan soalan-soalan kertas perperiksaan akhir tingkatan 2. Kita akan bincangkan soalan-soalan bab 1 sehingga bab 7. Dan ada juga bab 12 dan 13 ya. Ini kita lihat dalam soalan akhir ada rumus-rumus yang diberi ya. Kita bincangkan soalan 1. Pola dan jujukan. Sekejap, ada soalan lagi satu tu. Baik, soalannya ini ya. Baik, kita cari nilai P, Q dan R. Okey, mula-mula kita buat apa? Untuk dapatkan nilai ni. Jadi kita lihat yang paling mudah untuk lihat beza. Kita cari beza antara garisan nombor dalam ni, nilai 8 dan 10. Jadi kita cari beza antara 8 dan 10. Okey, apa beza antara 8 dan 10? Jadi kita lihat bezanya 2 kan. Di setiap skala ini dia akan bertambah 2, 2, 2. Betul? 8 campur 2, 10. 10 campur 2, 12. 12 campur 2, 14. DR 14 ya. Okey, Q. Kita cari Q. Berapa Q? Dia bertambah tetap Kosong ini ditambah 2. Pada skala yang lain dia akan naik atau tambah 2. Okey, jika ke kiri dia akan tolak 2. Maka tadi negatif 2, negatif 2, negatif 2. Ataupun beza dia kosong tolak 2.
Baik, kita cari Q pula. Berapa? 0 tambah 2, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi Q sama dengan 4. Okey, kita cari P. Cari P pula ya. Ah. Tadi dia reset balik Okey. Mic. Baik. Kita nak cari nilai R dalam garisan nombor Ini panggil garisan nombor. Jadi pertamanya kita akan cari beza. Siap daripada skala ni ataupun tanda nilai ni 8 dia akan naik berapa untuk jadi 10. Dia akan naik atau tambah 2. 8 tambah 2 10 kan. Jadi siap skala ni dia akan naik 2 atau tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 2 14. Jadi R sama dengan 14. Okey, betul? Okey, Q pula. Kalau ke kanan dia akan tambah 2, 2, 2. Jadi 8 ke kiri. Daripada 8 ke kiri dia tolak 2. Jadi 8 tolak 2. 6. 6 tolak 2. Berapa? 4. Jadi Q sama dengan 4. Betul? Kita boleh semak juga daripada sifar Sifar tambah 2, 2. 2 tambah 2, 4. Betul? Dia mesti sama. Tambah ke atau tolak daripada 8 ke kiri, mesti sama. Okay, P. Bila ke kiri, dia akan tolak 2. Ke kanan, dia akan tambah 2. Sifar, tolak 2. Negatif 2. Negatif 2. Tolak 2. Negatif 4. Negatif 4. Tolak 2. Negatif 6. Negatif 6. Tolak 2. Negatif 8. Okay, dapat? Negatif 8. Mudah kan? Ada juga soalan yang ada perpuluhan, ada pecahan. Jadi kita biasakan latihan perpuluhan dan pecahan selain daripada nombor bulat. Okay, B pula. Okay, ada nak tanya soalan 1. Soalan A tadi. Okay, ada Selesaikan siap berikut. Jadi kita lihat soalan 1 ni ada tolak, ada tambah. Jadi kita buat dari kiri ke kanan. Dan kalau ada tambah, ada tolak, ada darab, ada bagi, kita guna kaedah menyelesaikan aritmetik dengan buat selesaikan kurungan dulu, bahagi, darab, baru tambah dan tolak. Kuda batau tatu kuda batatu, kurungan, darab, bahagi, tambah, tolak. Okey, yang ini soalan ini tolak tambah dia buat daripada kiri kanan. Okey, dapat berapa? Ada kalkulator, kita terus masukkan 7,276 tolak 858. Jawapan tambahkan dengan 287.
Dapat 6,418. Okey, dapat tambahkan dengan 287. Okey, dapat berapa semua? 6,705. Dapat? Baik, kita pergi soalan B2 pula. Kita lihat dulu operasi dia, ada bahagi, ada darab. Maksudnya kalau ada darab dan bahagi, kita boleh buat daripada kiri ke kanan. Maksudnya kita buat bahagi dulu, baru darab. Okey, untuk soalan ni tak ada masalah. Kita buat daripada kiri ke kanan. Lain ada kurungan, ada tolak, ada darab, ada bahagi. Kita utamakan yang ada dalam kurungan dahulu, bahagi dahulu, ataupun darab, baru kita tambah dan tolak. Dalam kes ini, kita terus bagi 512 bagi 8. Okey, ada kalkulator masing-masing. Masukkan 512 bagi 8. Berapa? Dapat 64. Darab 2, 128. Boleh mudah Okey, seterusnya kita pergi soalan yang ini. Padankan dengan nilai yang betul bagi digit 9 dalam setiap nombor yang berikut. Jadi hari memang lambat sikit Jadi kita akan buat cepat atau kita boleh habis cepat Okey, jelas nampak? Ada kabur. Nampak Kabur Okey, sekejap. Tengok kalau kita boleh buat dalam PDF.
Okey, jadi kita sambung 1,397,000 42. Maka apa jawapannya? Kita tengok ini 9,000,000 jadi 90,000 kan. Jawapan dia kita tandakan di bawah ni Okey, betul? Berikutnya 980 ni 500. Yang ketiga 8,629,015 adalah 9,000. Betul? Yes. Betul? A itu 90. Ini mudah kan? Okay, kita pergi soalan berikutnya. Kita nyatakan pecahan yang berkali oleh bahagian berikut. Okey, berapakah pecahan ini? Pembawa dia adalah jumlah bagi kotak ni. Kita boleh kira yang paling besar kotak ni kita boleh kira satu kotak segi empat sama ni 1, 2, 3, 4. Jadi per 4. Okay, yang dilorekkan berapa? 1. Ini kita boleh gabungkan jadi satu square atau segi empat sama 2 kan? 2. Betul yang ni separuh kan? 2,5. Okey, 2,5 per 4 ataupun ini 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Lepas tu kalau kita nak kira dia pecah macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Semua jumlah dia kita juga boleh per 8. Jadi 5 per 8. Betul? Kalau kita buat 2,5 per 4 juga, maka kita akan dapat 5 per 8 juga. Jadi kita cari yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ada ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 8. Mesti 8 tu jumlah semua. Okay, yang ini mudah kan? Per berapa ni? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 dan 3, 12. Per 12 kan? Jumlah dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? 7. 7 per 12. Okey, dapat semua? 7 per 12 Per 12 tu selalunya jumlah semua yang tak lorek, berlorek dan berlorek. Per. Yang berlorek pengatas. Okey, lepas tu kita pergi ke pertukaran unit Pertukaran unit. Okey, kita boleh buat perkadaran yang ni. Perkadaran. Hitungkan 7.53 kilogram. 3 nyatakan jawapan dalam gram. Okay, kita tukarkan kepada gram. Tukar pada gram baru kita darab 3. Tapi kalau kita terus darab 3 dia akan nombor dia besar kan. Terpulang pada pelajar masing-masing nak tukar dulu unit dia baru darab. Ataupun darab dulu baru tukar. Tengok keadaan yang lebih mudah. Mana yang lebih mudah. Sama-sama sini.
Okey, mula-mula kita tukarkan unit dia. Okey, berapa? 1 kg sama dengan berapa gram? 1000 gram kan? Jadi 7,53 kita akan darab dengan berapa? 1000 kan? Betul? 7,53 darab 1000. Jadi 1000 tu ada berapa kosong? 1, 2, 3, 3 kosong. Jadi kita pindahkan titik kumpulan 7,53 ni kepada 3 tempat. Kita kalikan 3 tempat. Yes, slow. Tukar. Okey, kita kembali. Jadi 7,53 darab 1000 Dapat berapa? Boleh semak guna kalkulator terus dapat Dia juga nak tunjukkan kaedah sebenarnya macam mana proses dalam kalkulator tu. 7,53 darab 1000 kan? 1, 2, 3. Pindahkan titik dia kat sini. Kan? Nampak 1, 2, 3. Titik dia dekat sini tadi tambah kosong kan? 7,530 darab 3. Okay, boleh semak dalam kalkulator dapat berapa? 0, 9, 15, 21. Kan? 22. Dapat 22,500. Itu unit dia mesti gram Kita tulis unit gram. Sama. Okey. Tadi tukarkan peratus 15 saat kepada minit dan saat. Okay, kita tukarkan semua pada saat dulu dan minit. Okey, kita tengok peratus 15 saat ni. Dalam peratus 15 saat ni berapa minit kita boleh dapat minit dia. Sebab 60 saat dengan sama dengan 1 minit kan. Jadi kita lihat
Berapa minit yang boleh kita dapat dalam ni 60 saat 1 minit. Jadi kita lihat 415. Ada bagai kaedah kita nak cari 415 kan. Kita tahu ke 15 60 saat dengan 1 minit. Kalau 120 saat 2 minit. Kita cari sampai 660 darab 6. 360 saat. Berapa minit? 6 minit. Betul? 6 minit. Okey. Jadi kalau 607, maksudnya 60 darab 7, 420 kan? Dan lebih. 7 minit. Jadi dia dalam 6 minit lebih berapa saat? Jadi kita tolakkan 360, 5, 41, 11. Dapat 5. Okey, ada lagi. Ini dah ada 3 Jadi 55 saat. 7 minit 55 saat. Okey, dapat tak? Kita cari berapa yang ada minit dalam ni. Yang kita boleh cari minit. 360 minimum dia. Ada minit dia 360 saat sama dengan 6 minit. Bakinya kita tolak. Kita dapat 55. Jawapannya betul tak? 6 minit 55 saat. 6 minit 55 saat. Nampak tak? Cik, ada soalan? Boleh Ada beberapa kaedah untuk awak buat. Nak tukar terus kepada minit semua pun boleh Awak akan dapat dalam 75.75 kalau awak tukar semua kepada minit. Baik perpuluhan. Ya, ini. Ini nilai tempat ni yang ke berapa ni? Per 1000. Jadi kita lihat kosong dia ada berapa? 3 Jadi kita mula pindahkan titik perpuluhan dia. Di manakah titik perpuluhan dia? Selalunya nombor bulat di sebelah kanan sekali kan. 13 perpuluhan.
Jadi kita pindahkan 3 tempat. Maka kita akan dapat berapa? Ke mana? Ke kanan, ke kiri? Semestinya ke kiri ataupun ke depan. Ya, ke kiri atau ke depan Sebab dalam perpuluhan dia adalah per 1000. Ia ini 0.013 kan? Ha. Sifar perpuluhan itu SAR. Kosong selepas SAR tu adalah per berapa? Per 10, per 100, per 1000. Okay, terusnya 13 per 10. Pindahkan ke kiri satu tempat, 1. Jadi 1.3. Akhirnya 13 per 100. Pindahkan ke kiri. Bila tempat titik perpuluhannya 2 tempat. 1, 2. Dapat 0.13. Betul? Tak apa, kita semaklah kalkulator terus dapatlah 13 per 100. Terus dapat jawapan. Okay, betul Seterusnya cari nilai bagi negatif 0.9. Tolak negatif 1/2 tambah 3/2 dan berikan jawapan anda dalam perpuluhan. Jadi kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Negatif 1/2 tambah 3/2. Pembawah dia dah sama Bila pembawah dia sama, kita boleh buat operasi tambah dan tolak. Jadi negatif 1 tambah 3 adalah negatif 2/2. Ini 2/2 sama dengan 1. Pecahan pembawah dan pengatas ni sama, mesti nilai dia akan jadi 1 3/3 atau 4/4 semua 1. Dan negatif 2/2 adalah sama dengan negatif berapa tu? 1 kan? Jadi negatif 0.9 tolak negatif 1. Bila tanda tolak berkaitan dengan negatif akan jadi tambah kan? Jadi 0.9 tambah 1. Dapat berapa? Dia semak kalkulator. 1 tolak 0.9 dapat berapa? Sifar perpuluhan 1. Okey? Dapat tak? Selesaikan dalam ni Atau awak guna kalkulator pun boleh Negatif 1 tekan A, B per C tu. Baru tekan 2. Tambah dengan 3. Tekan A, B per C per 2. Nanti terus awak boleh dapat pecahan. Lepas tu gantikan pada perpuluhan. Boleh? Okey. Dapat. Tapi dari sini kita lihat negatif 1 tambah 3. Nombor yang paling besar adalah 3 kan? Dia tak boleh jadi negatif kan? Betul? Dia akan jadi 1 kan? Instead negatif 1. Sebab negatif 1 tambah 3 akan dapat positif 2. Betul? Ha. Jadi kita dapat negatif
negatif 49 tolak positif 2. Bila tanda dia sama, kita akan tambah. Dapat berapa? Negatif 1,9. Betul? Ini uji kita untuk integer, negatif positif. Macam mana kita tambah? Dapat tak? Jadi guna calculator tadi. Nanti 9,9 tolak negatif 1 tambah 3. Dia akan berkurang kan? Jadi 2. Sebab apa? Positif berada di nombor besar. Jadi positif di nombor besar, jadi jawapan pun positif. Jadi yang ini mesti 2. Positif Jadi 2/2 tadi dapat 1 sebab dia ada bawah ni 2. 2/2 sama dengan 1. Jadi kita akan dapat negatif 1,9. Okey, boleh semak calculator masing-masing dapat tak? Baik, boleh Dan seterusnya yang ini pula Hitungkan setiap berikut. Negatif 4 kuasa 2 tambah punca kuasa 3 punca kuasa 3 8. Kita buat satu-satu dulu. Bila kita tengok punca kuasa dia genap, dia akan jadi positif balik Betul? Sebab negatif 4 darab negatif 4, negatif darab negatif positif kan? Jadi negatif 4 darab negatif 4 sama dengan 16. Kita boleh semak dengan guna calculator. Negatif 4 darab dengan negatif 4 pasti dapat positif 16 kan? Lepas tu kita boleh shift punca kuasa tu, yang simbol punca kuasa tu masukkan 8, kita akan dapat 2, betul? Sebab 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. Sebab tu punca kuasa 3. Dia ada 2 darab 2 darab 2. 3 2 dia. Jadi 16 tambah 2 berapa? 18. Positif 18. Boleh? Okay, semak dapat tak 18? Guna calculator, masukkan semua. Negatif 4 kuasa 2 tambah shift punca kuasa 8. Dapat Okey. Yang kedua ni 2 kuasa 3 2 kuasa 3 ni 2 2 4 pada 2 8 kan? 8. Jadi punca kuasa 64 ni berapa? Nombor ni mesti sama. CP dia. Nombor apa yang sama dapat 64? Maksudnya punca kuasa 64 ni 8 darab 8 kan? Nombor ni mesti sama, 8 darab 8. Jadi 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 tambah 8. Nambah 16. Betul? Okey, kita semak dalam calculator. Betul tak? 2. Kita boleh guna V terbalik tu untuk masukkan punca kuasa pun boleh 48 kan? Tambah punca kuasa 64.
16. Betul? 16. Tapi kita kena tahu proses dia macam mana. Proses dalam kalkulator tu macam mana kita dapat. Boleh Dah dapat, kita terus kepada soalan C. Tuliskan boleh ubah dan setiap sebutan algebra berikut. Jawapan ni. Ubah yang ini sebutan dia MP. Pemberubah ni maksudnya huruf kecil ya. Yang mana nombor boleh ganti ke dalamnya. Macam M kan. Kita boleh ganti 2, 3, 4. Jadi MP kan. Nombor 2. Q kuasa 2, R dan S. Dan soalan 3. R, S kuasa 3, T, U. Okey, mudah kan? Seterusnya. Tuliskan nisbah yang setara dengan 2, nisbah 3. Bulatkan jawapan anda. Kita mula dari 6 nisbah 9. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Jadi sepir dia kena mesti sama yang kita nak darab tu. 2 darab 3. Nombor dia 3 kan. 3 darab 3. Nombor dia 3 kan. Mesti sama. Jadi 6 nisbah 9 kita bulatkan. Baik yang kedua, 12 nisbah 15 ni. Adakah nisbahnya setara, sama? Okey. 2 darab apa 12? 2 darab 6, 12. Tapi 3 darab 6, 18 kan? Jadi dia tak sama. Tak setara. Berikutnya, setara tak? 20 nisbah 30. Setara ke tidak setara? Setara. Sebab 2 darab 10, 20. 3 darab 10, 30. Nombor yang kita nak darabkan mesti sama. Okey, 8 per 12 ni bentuk je bertukar 8 per 12. Tapi dia 8 nisbah 12. Jadi 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. Jadi dia adalah setara. Bulatkan. Kita bulatkan. Seterusnya, yang 14 per 24 ni. 2 darab 7, 14 kan? 3 darab 7, 21. Tak setara kan? Akhirnya, 18 per 12. 2 darab 9, 18 kan? 3 darab 9, 27. Tak setara. Kita bulat yang ini tadi. Yang ini tadi kita bulatkan. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Okay, selanjutnya kita pergi soalan ini. Yang ini kita KBSM kita tak belajar lagi. Kita terus pergi ini. Cari nilai bagi setiap berikut. Ini mudah kan? Kita pun guna kalkulator. 4 kuasa 2. Ini uji negatif darab negatif. 4 kuasa 2, 16. Negatif 5. Kita tengok punca kuasa dia genap. Mesti positif jawapannya. 4 negatif 5 darab negatif 5. 25 kan? Okay, 3 punca kuasa 3. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Ini mudah je kan? KBSM ni lebih mudah. Belajar di bawah menunjukkan satu ungkapan. Mudahkan ungkapan tersebut. Kita kena mudah 5 darab P campur 3Q tolak 4Q tambah 5. Okey, kita mudahkan. Macam mana kita kembangkan Kita kembangkan dahulu. 5 darab 4 tambah 3Q tolak 4Q tambah 5.
Jadi kita selesaikan yang ada kurungan. Okey, kita buat bersama-sama. 5 P tambah 3Q tolak 4Q tambah 5. Ini kita kembangkan 5 darab 4. Okey, 5 darab 4 tambah 5 darab 3. 5 darab 3Q tolak 4Q tambah 5. Okey, ni 5P. Masuk rapat ni maksudnya darab 5 darab 3, 15. Kita darab dengan nombor. Lepas tu salin je Q tu. Tolak 4Q tambah 5. Jadi yang sama kita mudahkan. Q dengan Q koefisien yang sama. Yang ni dengan ni sama. Kita boleh mudahkan. 15 tolak 4 berapa? 11Q kan. Jadi 5P tambah 11Q tambah 5. Seterusnya kita gantikan P sama dengan 2, Q sama dengan 3 untuk kita cari nilai bagi ukapan itu. Kita gantikan P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Jadi 5P tambah 3Q kan. 11Q tambah 5. Jadi P sama dengan 2, kita gantikan, buat kurungan. Maksudnya kita ganti, tambah 11. Q sama dengan 3 kan. 3 tambah 5. Jadi 5 darab 2, 10. Tambah 11 darab 3, 33. Tambah 5. 10 tambah 33 berapa? 43 tambah 5. 48. Nampak? Sebenarnya bulatkan sebutan serupa bagi 6 RST. Ini maksudnya yang bunyi sama pun boleh ubahlah. Mengikuti 5 RST, 1/3 RST dan 9 RST. Ada 3 sini Isikan petak kosong yang berikut dengan simbol sama atau tidak sama. Part AB sama atau tidak sama dengan 2AB tambah 2AB. Sama ke tidak sama? Sama kan? Jadi 2AB tambah 2AB sama dengan 4AB. Jadi soalan 1 ni sama. R kuasa 3
Sama ke tidak sama dengan R tambah R tambah R? Sama. Kalau R kuasa 3 ni R darab R darab R. Kalau R campur R, 3R. Kita tambahkan nombor yang ada depan dengan R. Sebab R ni ada satu dekat depan dia. 1R, 1R, 1R. 1R campur 1R, 2R kan? 2R campur 1R, 3R. Kalau R kuasa 3 ni darab R darab R darab R. R kuasa 3. Itu beza dia. Boleh? Okay, nanti 6 tolak 4. Nanti 10 Jadi nanti 2 darab 5 dapat apa? Okay, sama ke tidak sama? Kita semak guna kalkulator Tak sama Baik, jadi nanti 6 tolak 4. Dia sama simbol, kita tambah. Jadi dapat negatif 10 kan? Nanti 5 darab 5 negatif 10. Jadi dia sama kan? Sama. Nombor dia berbeza kan? Tapi jumlah dia sama. Betul tak? Semak guna kalkulator Negatif 6 masukkan negatif 4. Negatif 6 tolak 4. Betul Betul lah. Negatif 2 darab 5. Bila negatif darab positif, negatif Negatif darab positif, negatif balik. Negatif 10 Okey dah. Kita terus kepada selesai kebahasaan linear berikut. Okey, mari kita selesaikan 5 darab X tolak 2 tambah 4 sama dengan 14. Okey, mari kita buat sama-sama. 5 X tolak 2 tambah 4 sama dengan 14. Okey, kita kembangkan. 5 darab X tolak 2 tambah 4 sama dengan 14. Okey, kembangkan satu-satu. 5 darab X, 5X, 5 darab negatif 2, negatif 10 Jadi 5X negatif 10 tambah 4 sama dengan 14. Tak ada persamaan ni. Jadi 5X tolak 10 tambah 4 berapa? Dia akan dah ditolak kan. Lepas tu negatif, jawapan ni mesti negatif sebab negatif berada nombor besar. Jadi negatif 6 sama dengan 14. Jadi kita nak selesaikan mesti X sebagai rumus Jadikan X ni sebelah kiri saja. Dia bersendiri je X dia. Jadi nanti 6 ni kita pindah ke sebelah kanan menjadi tambah 6. Negatif dari positif Jadi 5X sama dengan 14 campur 6, 20 kan. Jadi X sama dengan 20 bahagi 5 adalah 4. Okey, dapat 4, X4. Pelan-pelan buat
Ini nak uji kemahiran asal algebra kita, macam mana kita pindahkan sebelah kiri persamaan ke kanan persamaan. Negatif jadi positif, darab dari bahagi. 5x sama dengan 20 kan. Jadi kita nak x saja sebelah kiri, 5 tu kita mesti pindahkan sebelah kanan, darab dari bahagi. 20 bahagi 5. 20 bahagi 5, 4. Okey, lagi satu step cikgu tak tunjuk. Dia x sama dengan 20 bahagi 5. Sini kan. Baru dapat 4. Okey, dapat? Okey, dapat Okey, akhir sekali. Kita cuba buat yang ni pula. 6x tambah 4 sama dengan 3x tambah 25. Macam mana kita buat? Jadi 6x tambah 4 sama dengan 3x tambah 25. Jadi kita kumpulkan x dengan x. X dengan x. Macam mana kita nak supaya kita dapat impunkan. Bawa dia sebelah kiri. Nampak Bila bawa ke sebelah kiri, jadi 6x positif jadi negatif 3x. Ini pun serentak kita boleh pindahkan ke kiri ke kanan 4 ni. Supaya kita dapat kumpulkan x dengan x, nombor dengan nombor. Jadi bila kita pindahkan positif jadi negatif kan. 25 tolak 4. Kita boleh buat serentak. Jadi 6x tolak 3x, 3x kan. Sama dengan berapa? 25 tolak 4, 21. Jadi darab, pindah ke kanan, jadi bahagi. Sebab kita nak selesai kan. Nampak kunci kata selesai, maksudnya kita kena cari x. Jadi x sama dengan 7. Okey, semua boleh? Dah dapat? Boleh Okey, ada soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Kita akan sambung minggu depan. Soalan seterusnya? Tak ada? Okey, tak ada. Kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Sama-sama.